Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada pagi ni kita akan sambung pengajian Nahu kita untuk level yang keempat lah. Jadi pada pagi ni saya bersama dengan Ustaz Umar yang menggantikan Ustaz Agong. Ustaz Agong dia dah berangkat ke Indonesia. Jadi macam biasalah, kita akan huraikan dan akan jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua bab-bab yang akan datang ni. Dan kita dah masuk level yang keempat lah untuk hari ni. Sebab minggu lepas kita ada belajar juga satu bab je untuk level yang keempat ni, bab munadak. Dan dekat sini adalah bab baru, yang mana ini adalah bab isim la. Isim la, huruf lam. Apa kena-mengena dengan isim la ni nanti saya akan huraikan lah. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita, insyaAllah kita akan mulakan dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Omar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika. Alhamdulillah. Baik, jadi insyaAllah pada pagi ni kita akan tengoklah pada muka surat yang ke-82. Muka surat 82, table Nahwu Al-Fatih. Okay. Okay. Jadi insyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-82, buku table dan Nahwu Al-Fatih. Jadi ini adalah bab isim la. Jadi huruf la lah, ni huruf dia. Sebab ini adalah salah satu daripada isim mansub juga. Ada isim la. Jadi la ni kenapa kita panggil dia isim la? Sebab apa? Dia kata kat sini, la ni dia ada yang beramal seperti laisa. Amal dia macam laisa lah. Laisa ni apa? Laisa ni amal dia apa? Dia amal dia, laisa ni adalah akhwat kepada kana lah. Kana, jadi kana amal dia merafa'kan isim dan menasabkan khabar dia. Jadi la pun sama, beramal juga macam laisa. Dan ada juga yang la ni dia beramal macam inna. Inna macam mana pula? Inna pula untuk menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Contoh dia dekat sini apa? La rajulun fil masjidi, la rajula fil fasli. Okey. Ni yang beramal seperti laisa. La rajulun. Rajulun. Rajulun tu isim kepada la. Lepas tu fil masjidi ni khabar kepada la ni. Dan dekat sini kita tengok ini contoh yang beramal seperti inna pula lah. La rajula fil fasli. Rajula ni isim kepada la, fil fasli khabar kepada la. Okey. Jadi orang kata macam penggunaan la yang beramal seperti laisa ni, orang kata penggunaan dia ada dalam 3 jenis lah. Pertama dari segi dia punya bentuk tu, jumlah dia tu mufrad lah, berbentuk mufrad, berbentuk satu. Mufrad ni maknanya satu lah. Okey, jadi dia kata apa? Dia ada tulis nombor 1 sini, yang kita tengok nota kaki bawah dia. Okey, nota kaki bawah dia nak bagi tahu pasal apa? Dia kata jika isimnya la berupa mufrad, maka dimabnikan sesuai dengan tanda nasabnya sebelum dimasuki oleh la. Jadi isim mufrad
dimabnikan fathah isim tasniah, dimabnikan ya jamak muannas salim, dimabnikan kasrah dan seterusnya. Jika isimnya la berupa mudhaf atau syibhul mudhaf, maka dinasabkan. Okey. Kita tengok dulu untuk contoh yang mufrad. Dia nak bagi tahu kat sini kalau isim la tu mufrad, maka dimabnikan. Dia jadi mabni. Tapi mabni macam atas apa? Atas tanda nasab masing-masing lah. Kalau macam isim mufrad dengan fathah, isim tasniah dengan ya. Okey. Contohnya apa? La ilaha illallah. Jadi ilaha ni jadi isim kepada la, illallahu jadi khabar kepada la. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ini berupa mufrad lah ni, satu kalimat. Jadi dia akan dimabnikan sesuai tanda nasab dia. Lepas tu ni rajulaini dia jadi tanda nasab dia dengan ya. Sebab apa tanda nasab dia dengan ya? Sebab dia isim tasniah. Ataupun ni la muslimina. Ini semua ikut tanda nasab masing-masing lah. La muslimati. Okey. Kalau isim maksur, dia apa ni lah, dia tak nampak kan, macam biasa je, sama. Itu kalau mufrad. Dan ada lagi satu jenis isim dia tu jadi macam jadi mudhaf lah. Isim dia jadi mudhaf. Mudhaf ni maknanya macam mana? Okey, ini ada la. Kita tengok contoh kat bawah ni ada la, mufrad mudhafnya. La ni dia beramal seperti inna. La taliba ilmin. Taliba ni yang jadi mudhaf. Jadi kalau isim la ni mudhaf, dia inilah contoh dia, la taliba ilmin. Dia kita kena ubah i'rab dia dekat mudhaf je. Mudhaf ilaih tak boleh. Mudhaf ilaih dia memang wajib baris kasrah ataupun digelar sebagai i'rab jar, kan. La taliba ilmin, tidaklah pelajar ilmu tu hadir. Lepas tu ni la talibai ilmin hadirani, tidaklah dua pelajar ilmu itu hadir. Kenapa talibai tak boleh talibai ni? Sebab apa? Dalam kaedah untuk mudhaf, kalau mudhaf tu berupa jamak muzakkar salim ataupun isim tasniah, maka kena buang nun. Jadi talibai ni isim tasniah, jadi dia kena buang nun. Sebab apa kena buang nun? Sebab dia jadi mudhaf. Ilmi ni mudhafun ilaih. Hadirani jadi apa? Jadi khabar kepada la. Jadi kita anggap la ni macam laisa ataupun inna lah. Okey. Lepas tu dah ada mudhaf dengan ni syibhul mudhaf. Syibhul mudhaf ni dia macam mana? Okey. Ni mudhaf memang dah jelas. Syibhul mudhaf ni orang panggil dia menyerupai mudhaf. Dia macam mudhaf tapi bukan. Cuma kenapa dia macam mudhaf? Sebab daripada segi makna dia lah. Makna dia tu macam makna mudhaf. Contoh macam kalau tak ada kalimat-kalimat lain, makna dia ni tak sempurna. Macam mana contoh dia? Inilah la muhsinan ilal ghairi malumun. Muhsinan ni dia asal satu kalimat je, tapi kalau kita tak sebut ilal ghairi ni, kita tak akan faham makna muhsinan ni. Jadi ini pun apa ni lah, jadi macam biasa, muhsinan ni jadi isim kepada la. Muhsinan jadi isim kepada la. Lepas tu ilal ghairi ni jar majrur biasa lah. Lepas tu malumun ni khabar kepada la. Okey. Sama macam yang lain. La muhsinaini ilal ghairi malumani. Ini bila bentuk isim tasniah. Dan ini apabila bentuk jamak. Okey. Dan ini bila jamak muzakkar salim. Ini jamak muannas muzakkar salim, ini adalah jamak muannas salim. Dia sama je, cuma dia nak bagi contoh untuk macam-macam isim yang lain. Jadi kita cuba baca satu je. Okey. Lepas tu macam biasa, ini isim kepada la. Lepas tu ilal ghairi ni jar majrur biasalah. Malumuna ni jadi khabar kepada la. Macam tu je. Cara orang panggil apa? Cara nak i'rab dia.
Okey, jadi kita tengok dekat sini pada muka surat 83, muka surat sebelah ada tu. La ilaha illallahu. Kan? Okey, jadi la ni orang panggil apa? La nafiyah lil jins. La yang bermakna tidak lah. Lepas tu isim la. Isim la ni dimabnikan kerana berupa mufrad. Maknanya apa kat sini? Maknanya bukan mudhaf ataupun syibhul mudhaf. Sebab ini mufrad punya jenis lah. Ilaha. Okey, jadi mabninya fathah. Sebab apa mabni fathah? Sebab dia berupa isim mufrad. Ni orang panggil dia nak latih kita supaya kita boleh huraikan. Macam mana nak huraikan untuk jumlah ataupun ayat yang ada la ni. Okey. Lepas tu kita tengok bawah dia. Untuk bawah ni dia ada bagi syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat yang tertentu. Okey. La yang beramal seperti inna ni. Kalau kita nak jadikan amal la ni macam inna, dia ada 3 syarat. Dia ada 3 syarat. Syarat pertama apa? Isim dan khabarnya harus nakirah. Isim dan khabar dia harus nakirah. Maknanya bukan makrifah lah. Nakirah ni asal untuk basic je tanwin lah. Ataupun nakirah ni dia adalah isim yang tak ada tanda-tanda untuk dia jadi makrifah. Okey. Okey, maknanya isim kepada la dan khabar la kena nakirah. Yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua, khabar dia tidak mendahului isim dia. Maknanya bukan tak boleh jadikan macam khabar muqaddam dan mubtada muakhar lah. Dia kena macam mubtada khabar biasa je. Itu syarat yang kedua. Dan yang ketiga, tidak didahului oleh huruf jar. Okey. Lepas tu ini untuk inna. Lepas tu kalau untuk la beramal seperti laisa, untuk beramal macam rafa' ke isim nasab ke khabar ni dia punya syarat ada berapa? Dia punya syarat ada 4. Ada 4 syarat. Pertama, isim dan khabarnya harus nakirah macam tadi juga, dua-dua nakirah. Lepas tu khabarnya tidak mendahului isimnya, pun sama. Lepas tu yang ketiga, tidak didahului oleh huruf jar, pun sama juga syarat dia. Dan yang keempat, tidak dibatalkan oleh illa. Maknanya kalau untuk la yang beramal seperti laisa ni, dia kalau ada la dia takkan cukup syarat dia lah. Contohnya macam mana? Kita tengok balik contoh dekat atas ni. Tengok. La ilaha illallahu, kan? La ni nafiyah lil jins kan? Ilaha ni kenapa dia nasab dia tak rafa', dia tak boleh amal macam isim kepada laisa? Sebab apa? Dalam jumlah ni dia ada huruf illa. Jadi illa ni yang membatalkan amal untuk dia tidak menjadi macam laisa. Jadi dia punya amal tu, dia amal jadi macam amal ni lah, inna. Sebab inna dia tak ada pun syarat dia cakap tidak dibatalkan oleh illa. Cuma yang beramal seperti laisa ni je. Jadi ini beramal seperti inna. Ilaha ni jadi isim kepada la lah. Allahu ni jadi khabar kepada la illallahu. Jadi perbezaan dia ada 2 je lah. Kalau inna ni memang 3 syarat sama macam dengan laisa. Cuma bezanya ni laisa ni dia tidak dibatalkan oleh illa. Lepas tu dekat bawah ni ada latihan. Kat bawah ni ada latihan. Ni boleh tuan-tuan dan puan boleh jawab lah. Apa maksud la beramal seperti laisa semua. Lepas tu yang ni dia kata cari isim la. Cari isim la lah. Contohnya apa? Kita tengok nombor 1 dekat muka surat 83 ni, latihan dia ni. La israfa ataupun la israfun fi khairin. Jadi kalau ada la, kita kena cari isim dia. Kalau kita kena tahu la dia beramal lah, kena ada syarat-syarat dia semua kan. La israfa fi khairin ataupun la israfun fi khairin. Jadi israf ni adalah isim kepada la. Takkanlah ni pula fi khairin ni tak sesuai kalau jadi isim kepada la. Okey. Jadi inilah kita bulatkan. Sebab dia kata apa, cari isim la je kan. Jadi kita bulatkan dekat kalimat israf ni. Okey. Jadi latihan yang lain tuan-tuan dan puan-puan boleh buat juga. Dan kosakata ada dekat bawah ni. Untuk kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kalimat-kalimat yang tak faham ke, boleh cek dekat bawah tu. Kalau tak jumpa juga, macam saya cakap,
kena apa ni lah, kena cari kamus. Okey. Itu sajalah. Dah ni point dia ada dua jenis, yang beramal seperti laisa dengan beramal seperti inna. Okey. Dan dengan syarat kalau kita nak tahu dia beramal macam mana, kita kena tengok dia punya syarat. Kalau cukup baru boleh beramal. Baiklah. Jadi insya-Allah saya akan serahkan kepada Ustaz Omar untuk buat penambahan ataupun penjelasan yang lagi jelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar hari ini isimlah. Dan isimlah ni amalnya seperti amal laisa, maknanya amalnya dia membagi makna laisa. Dan juga amalnya seperti amal inna. Dan kita tengok bawah ni ada dua contoh. Ya, sekejap lagi. Ya, dan kita tengokkan bawah ni ada dua contoh. Satunya la rajulun fil masjidi. La rajulun fil masjid ini adalah seperti ini contoh-contoh laisa, amal laisa. Kerana dia amal laisa ni dia merufukkan isim dan menasabkan khabarnya. Dan satu contoh lagi kita tengok dalam buku kita, la rajula fil fasli. La rajula fil fasli ini, la rajula isimnya mansub, maknanya kerana la ini beramal seperti amal inna. Dan kita kena faham, kita ada dua. Kita ada dua karena kita ada yang satunya dia akan mubni atas fathah. Mubni atas fathah. Karena yang kedua kita akan adanya mubni atas nasab. Nah, apabila dia jadi mubni, apabila dia adalah isim mufrad, Contoh ya. La muslima fil masjidi. La muslima fil masjidi. Dan di sini kita tengok kenapa dia boleh jadi mabni atas fathah. Sekarang kita tak boleh baca la musliman. Kalau kita baca la musliman, dia tu maknanya dia bukan mubni, bahkan dia tu mu'rab. Dan sekarang kita ni kata muslimah ini isim mufrad, dia akan jadi apa? Dia akan jadi mubni atas fathah. Seperti kita baca la muslimah fil masjidi. La ni kita sebutkannya isim la. Isim la. Muslimah ni dia adalah mufrad. Dan mufrad di sini, apa maksud mufrad tuan-tuan dan perempuan? Mufrad di sini maknanya bukan jumlah, bukan mufrad mana yang bagi mana satu. Ya, bukan mana yang bagi satu. Mufrad ini lawannya jumlah, dia maknanya satu kalimat dan bukan jumlah. Tapi dia boleh jadi daripada muslimah ini ataupun muslimina. Dan di sini dia mufrad. Mufrad maknanya bukan jumlah. Satu ni mufrad bukan jumlah. Dan kita tengok satu contoh lagi. Contoh tasniyah, i'rab mubni dia atas, kita kena ikut sesuai i'rab nasabnya. Kalau tasniyah kita sudah maklum, kita sudah belajar i'rab tasniyah nasabnya dengan ya, betul ya? Lepas itu kita tulis ya. La muslimaini. Kita bagi contoh lain untuk kita bermanfaat daripada makna-makna fil baiti. La muslimaini.
muslimaini. La muslimaini fil baiti. Sekarang kita tengok i'rab dia. Kita ada orang, kalau orang ada tanya contoh kita tak faham apa maksud mufrad, kita kenapa kata sini mufrad ni mana tunjuk mana tunggal. Tapi saya nak bagi tahu mufrad ini bukan bagaimana tunggal, bahkan mufrad sini dia bukan jumlah. Tapi kita tengok di sini pun panggil mufrad juga. Dia tu bukan jumlah, pentingnya bukan jumlah, tapi dia ni sekira macam-macam isim yang kita dah belajar, dia adalah isim tasniyah. Isim tasniyah yang menunjukkan mana dua, jadi tidak ada dua orang muslim dalam rumah, tiada dua orang muslim dalam rumah. Dan sini kita panggil mufrad, maksudnya saya nak ulang-ulangkan, maksudnya bukan jumlah, dia akan jadi apa tuan-tuan? Dia akan i'rab dia mubni atas nasab, fathah satu, beri satu. Itu contoh kalau apabila dia jadi apa tuan-tuan? Dia jadi mufrad. Kalau dia jadi mudhaf ataupun syibhal mudhaf i'rab dia akan i'rab mu'rab, bukan mubni, i'rab mu'rab atas nasab. Kita misalkan contoh mudhaf. La taliba fil madrasati. Kita tengok di sini mudhaf. Ini mudhaf ilai kita sudah maklum tahu. Sebab itu kita tak perlu i'rab mudhaf ilai. Sebab mudhaf ilai ini selalu dia akan jadi apa? Baris bawah. Hukmul mudhaf ilai yakunu majruran daiman. Arab kata apa? Ma hukmul mudhaf ilai. Kita jawab hukmul mudhaf ilai yakunu majruran daiman. Tengok kita selalu baca baris majrur. Tapi kalau kita nak i'rabkan dia, i'rab pada mudhaf, huruf yang terakhir pada mudhaf Ka'bah ini tuan-tuan. Mahallul i'rab ni panggil mahallul i'rab. I'rab kita selalu i'rab di akhir kalimah, tak i'rab di tengah-tengah dan tidak juga i'rab di awal kalimah. Jadi sekarang kita i'rab dia apa? Sekarang dia ni adalah mudhaf dengan mudhaf ilai. Ni mudhaf ilai. Mudhaf ilai apabila isim la dia adalah mudhaf ilai, i'rab dia adalah i'rab mu'rab mansub. I'rab mansub kita akan baca la taliba ilmin fil masjid. Ini serupa mudhaf dan mudhaf ilai. Apabila dia jadi mudhaf, isim la ni dia jadi mudhaf, dia pasti baca i'rab mansub. Contohnya la taliba ilmin fil madrasati. Tapi kalau apabila mudhaf rupanya tasniyah, kita akan tulis macam mana? Kalau rupa tasniyah, contoh la talibai. Fil madrasah la talibai. Apabila dia tasniyah, hukum dia kita sudah maklum tahu tuan-tuan, dan ustaz-ustaz kami, Ustaz Agung ataupun Ustaz Farid pun dah huraikan banyak apa hukum mudhaf ni. Apabila dia daripada tasniyah ataupun jamak, nun tasniyah dengan nun jamak dia akan dijatuhkan, akan dibuang, dihadamkan. Adapun mufrad dia asalnya tanwin, tapi apabila dia jadi mudhaf, dia akan dibadamkan tanwin ataupun dihazafkan tanwin. Jadi sekarang asalnya kalau sebelum dia jadi mudhaf, dia asalnya talibaini. Betul tak tuan-tuan? Talibaini. Tapi sekarang dia sudah jadi mudhaf, kita nak padamkan nun, kita tinggalkan balik ya saja. Jadi sekarang talibai.
talibai. La talibai ilmin. Ilmin ni memang maklum dah, kita tak payah bincang apa banyak, sebab ni kita kena faham satu saja. Mudhaf ilaih hukumnya selalu baca baris majrud. Baris bawah tuan-tuan, baris bawah. Dan inilah yang apabila dia jadi mudhaf, hukumnya mu'rab atas nasab, mu'rab atas nasab, baca nasab. La taliba, apabila dia isim mufrad, tasniyah, la talibai ilmin. Yang satu lagi last, dia adalah syibhul mudhaf. Syibhul mudhaf. Apa maksud syibhul mudhaf, tuan-tuan? Syibhul mudhaf adalah seperti mudhaf. Seperti mudhaf dalam bahasa kita, kalau kita sebut seperti mudhaf, maknanya dia bukan mudhaf, dia hanya dia seperti, seumpama mudhaf saja. Maknanya maknanya dia seperti mudhaf, tapi hakikatnya dia bukan mudhaf, ya. Contoh, la muhsinan. Ilal ghairi malumun. Sekarang la muhsinan. Muhsinan ini panggil syibhul mudhaf. Dia adalah syibhul mudhaf. Apa kita kena tahu satu, tuan-tuan? Syibhul mudhaf, lapas isim syibhul mudhaf, dia akan masuklah huruf jar, datanglah huruf jar. La muhsinan ilal ghaib, tidak ada orang buat baikkan kepada orang lain, dia dicelaka, tak ada. Maknanya orang buat baik kepada orang lain ni, dia selalu akan dipuji ataupun dikesayangi. Dia tidak akan jadi dicelaka. Maknanya la muhsinan ilal ghair. Ilal ghairi malumun. Malumun ini adalah khabar bagi la, ya. Malumun khabar bagi la. Sebab ni kan sekarang la ini dia amal seperti amal inna, La muhsinan. Kenapa kita baca mu'rab mansub, tuan-tuan? Kenapa? Sebab dia adalah sibhul mudhaf. Dia bukan mufrad. Kalau dia sibhul mudhaf, kita baca dia mu'rab mansub. Baca baris atas. La muhsinan ilal ghaib. Kalau tasniyah ataupun jama' la muhsinina, kita dah banyak bagi contoh tasniyah. Sekarang kita bagi contoh jama' muzakkar salim pula. Jama' muzakkar salim dia macam mana? Asalnya muhsinun, muhsinani, muhsinuna. Tapi dalam keadaan i'rab nasab dia macam mana, tuan-tuan? I'rab nasab dia muhsinina. I'rab nasab dia dengan i'rab jar dia sama, ya. La muhsinina, la muhsinina ilal ghaib malumun, mungkin malumuna, boleh malumuna sah. Malumuna. La muhsinina. Tengok, la muhsinina keadaan asalnya keadaan rufu' dia baca macam mana, tuan-tuan? Rufu' dia baca dengan waw. Muhsinuna. Terus sekarang kita ni i'rab isim la, dia apabila dia syibhul mudhaf, dia akan baca nasab, dan nasab dia i'rab nasab dia dengan ya. Sebelum ya baca kasrah dan nun baca fathah. Jadi kita akan baca la muhsinina ilal ghairi malumuna. Malumuna khabar bagi isim la, Dan setakat ini sajalah yang saya huraikan. Apa yang kurang tu tuan-tuan maafkan. Dan apa yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sambung syahid pelajaran yang baru, insya-Allah. InsyaAllah kita tengok balik buku, sambung bab baru.
pada muka surat yang ke-48 eh. Okey. Jadi bab baru ni adalah maf'ul min ajli Ni adalah yang ke-9 daripada isim-isim yang i'rab dia nasab. Maf'ul min ajli. Kita buka pada muka surat 84. Jadi ta'arif untuk maf'ul min ajli ni apa? Dia maf'ul min ajli ni adalah isim mansub. Isim i'rab dia nasab yang menjadi alasan satu perbuatan dilakukan. Maknanya maf'ul min ajli ni function dia dalam ayat adalah untuk bagi tahu kita kenapa ada satu pekerjaan ni dilakukan. Contohnya kalau dalam bahasa Melayu saya bagi tahu saya berpuasa kerana wajib. Maknanya puasa macam bulan Ramadan lah. Saya berpuasa. Kenapa saya berpuasa? Sebab puasa tu wajib. Jadi puasa itu wajib tu yang jadi macam apa ni, maf'ul min ajli dia. Maf'ul min ajli ni sebab, tapi kalau dalam bahasa Melayu kita panggil kerana. Kerana apa kita buat pekerjaan tu? Kenapa kita pukul dia? Sebab dia degil. Macam tu. Kenapa kita marah? Kerana kedegilan dia. Ataupun kalau nak mudah, kita tengok contoh yang dia dah bagi kat sini. Jadi penggunaan untuk maf'ul min ajlih ni dia ada dua jenis. Ghairu mudhaf dengan mudhaf. Sama ada maf'ul min ajlih tu dia jadi mudhaf, mudhaf ilaih macam ni, ataupun bukan mudhaf, macam biasa je. Okey. Jadi kita tengok dulu yang mudhaf. Okey. Jadi tengok kat sini, la tabkhal khasyata faqrin. Janganlah apa? Bakhil, tamak. Janganlah kamu tamak. Sebab apa? Kenapa tak boleh tamak? Sebab janganlah kamu tamak kerana takut miskin. Jadi nak bagi tahu kat sini, dia nak menjelaskan pasal fi'il yang ni. Ni fi'il lahi larangan. Kenapa kita tak boleh tamak? Kerana dia kata jangan tamak kerana takut miskin. Dia jadi macam keterangan kepada fi'il. Lepas tu ni mansub maf'ul min ajlih semua kena mansub. Cuma mudhaf ilaih lah macam biasa mudhaf ilaih dia isim majrur, mengejar. Lepas tu kita bawa kat sini, yujahidu, telah berusaha ataupun telah berjihad. Siapa yang berjihad? Al-mu'minuna. Al-mu'minah jadi fa'il. Sebab apa orang-orang mukmin tu dia berjihad? Sebab mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, ibtigha'a mardatillahi. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih kepada ibtigha'a. Allah ni pun mudhafun ilaih juga. Tapi mudhaf ilaih kepada mana? Kepada mardatillah, kepada mardati. Orang mukmin itu sedang berjihad kerana mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lepas tu kita tengok contoh ni. Qaman nasu ijlala sayyidihim. Telah berdiri. Siapa telah berdiri? Manusia. Kenapa dia berdiri? Kerana untuk mengagungkan sayyidihim, ketua mereka. Contohnya macam inilah. Dari satu, sumtu, saya telah berpuasa. Sebab apa saya berpuasa? Sebab raja as-saubi minallahi, mengharapkan pahala minallahi, daripada Allah. Ini contoh-contoh kalau dia berupa mudhaf. Kalau ghairu mudhaf ni selain mudhaf lah, bukan daripada bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Contoh kat sini, salla, telah solat. Siapa yang telah solat? Al-muslimuna, orang-orang muslim. Sebab apa dia orang solat? Sebab kerana ibadatan lillahi ta'ala, beribadah
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadatan. Kerana apa? Kerana beribadah. Okey. Lepas tu kita tengok kat sini lah. Istama'ah, telah mendengar. Kalau dia ada beza sami'ah dengan istama'ah ni. Kalau istama'ah ni dia dengar dengan teliti lah. Istama'ah. Telah mendengar. Siapa yang telah mendengar tu? At-tullabu, pelajar-pelajar. Mendengar apa? Akan apa dia mendengar? Mendengar pelajaran. Ta'lim. Ta'lim, pelajaran. Kerana apa mereka mendengar dengan teliti pelajaran tu? Sebab mereka menyukai. Raghbatan fi. Raghbatan fi ni maknanya menyukai. Kalau apa ni lagi satu tu raghbatan an, maknanya dia benci. Lain pula. Maknanya huruf jar selepas dia ni kalau berubah jadi an, maknanya dia benci. Tapi kalau raghbatan fi, makna dia menyukai. Okey. Kerana menyukai di dalam ilmu. Dari segi ilmu lah pelajar-pelajar tu suka. Sebab itulah pelajar-pelajar tu dengar dengan teliti. Lepas tu syarah huraian dia macam biasa. Dia ada bagi juga lah. Salat al-muslimuna ibadatan lillahi ta'ala. Ibadatan ni yang dia bulat, yang dia merahkan ni. Ibadatan ni maf'ul min ajli. Sebab apa dia maf'ul min ajli? Sebab dia menjadi alasan ataupun menjadi sebab kenapa suatu pekerjaan tu dilakukan. Ibadatan. Kenapa orang-orang muslim solat? Kerana beribadah. Macam itulah. Lepas tu dia nak bagi tahu kat sini maf'ul min ajli dibaca nasab. Tanda nasab dia dengan apa? Dengan fathah. Inilah. Cuma penggunaan dia dekat sini dia ada bagi tahu dua jenis je. Maf'ul, sama ada maf'ul min ajli tu dia jadi mudhaf ataupun bukan mudhaf. Okey. Lepas tu ini ada latihan. Latihan ada 3 soalan. Ni semua yang kita belajar tadi itulah dekat maf'ul min ajli ni. Lepas tu dia kata cari maf'ul min ajli ni. Aqaba al-abu auladahu ta'ziran lahum. Aqaba ni fi'il madhi, al-abu ni jadi fa'il, auladahu maf'ulun bih, ta'ziran ni lah dia jadi apa ni? Dia jadi maf'ul min ajli tu. Dia i'rab dia nasab. Jadi kalau kita nak, macam mana kita nak tahu ni maf'ul min ajli ke, maf'ulun bih ke, apa ke kan? Pertama sekali kita kena tahu makna dia lah. Makna dia memang sangat penting. Supaya kita tahu sesuai ke tak letak makna macam ni. Kalau sesuai letak kerana, barulah dia jadi maf'ul min ajli. Ni kat sini maf'ul min ajli lah dia punya apa ni? Ta'ziran jadi maf'ul min ajli. Lepas tu latihan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh buat. Dan dekat sini adalah kosakata sebahagian daripada latihan-latihan tadi lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kurang faham ke, boleh cuba cek kat sini. Baik, itu saja mafhum min ajli. Mafhum min ajli ni pembahasan dia pendek sikit lah kalau dekat dalam buku yang basic ni. Cuma dia adalah salah satu isim mansub. Cuma function dia sebab dia yang menjadi alasan kenapa pekerjaan tu dilakukan. Boleh? InsyaAllah. Jadi saya akan pulangkan kepada Ustaz Omar untuk menerangkan pasal bab mafhum min ajli ni lebih jelas untuk ataupun untuk dia menambahkan sebarang-sebarang kekurangan. Alhamdulillah tuan-tuan, tadi kita sudah belajarkan tajuk isim lah. Sekarang kita belajar satu tajuk lagi adalah maf'ul min ajli. Maf'ulu min ajli. Ni maf'ul min ajli ni adalah ni bahasa Arab tuan-tuan. Maf'ulun min ajli. Min ajli dari karenanya, min ajli untuknya. Dan sekarang ni maf'ul min ajlihi dia adalah satu isim daripada isim-isim yang dibaca nasab. Isim-isim yang dibaca nasab kita sudah maklum, isim-isim yang dibaca nasab kita sudah belajar 13 isimnya. Sekarang isim yang ke-9 kita belajar dalam kitab ini. Maf'ul min ajli dia adalah maf'ul yang menjadi satu sebab ataupun satu alasan untuk kita melakukan perbuatan itu. Kita buat itu untuk kerana apa? Dan maf'ul min ajli ini adalah alasan yang perbuatan kita itu tuan-tuan.
Dan dia ada dua bagian, ghairu mudhaf dan mudhaf. Dan insyaallah kita akan huraikan sedikit daripada maf'ul min ajlihi mudhaf. Maf'ul min ajlihi mudhaf ya. Kita ada contoh. Ada contoh yujahidu al-muslimuna. Yujahidu al-muslimuna ibtigha'an. Ibtigha'a mardatillah. Sekarang yujahidu fi'al apa tuan-tuan? Fi'al mudhari'. Dia baca rufu' kerana tidak ada amil apa untuk mengubahkan dia. Tidak masuk amil nasab dan juga tidak masuk amil jazam. Kerana itu kita baca yujahidu, baca rufu'. Apabila dia tak ada masuk amil nasab ataupun tidak ada amil jazam, dia akan baca rufu' ya. Akan baca rufu'. Dan alamat rufu' dia kita sudah maklum tahu. Alamat rufu' dia adalah dhammah. Alamat rufu' dia adalah dhammah. Al-muslimuna sekarang dia adalah fa'al bagi yujahidu. Fa'al bagi yujahidu, sebab dalam kaidah Arab ada fi'al pasti ada fa'alnya. Dan fa'al, hukum fa'al kita kena tahu hukum fa'al macam mana. Hukum fa'al kullu fa'ilin marfu'un. Kullu fa'ilin marfu'un. Jadi tiap-tiap fa'al dibaca rufu', dan alamat rufu', tanda-tanda rufu' pada isim ni al-muslimuna di mana? Alamat rufu' dia di waw. Alamat rufu' dia waw. Kita kan sudah belajar. Jadi jamak muzakkar salim rufu' dia dengan waw, nasab dia dengan ya, dan jar dia pun dengan ya. Dan di sini alamat rufu' dia dengan waw ya. Sebab itu kita baca yujahidu al-muslimuna. Al-muslimuna ni adalah fa'al bagi yujahidu. Apa tujuan? Apa sebab untuk para muslimin ini mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sebab ibtigha'an. Jadi sekarang ibtigha'a mardatillahi. Mardatillah. Sekarang apa alasannya? Apa min ajli? Apa karenanya? Karena para muslimun mereka berjihad ibtigha'a mardatillah, kerana minta keridaan Allah Subhanahu wa taala, minta harap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab itu saja. Sebab ini min ajli. Ni panggil maf'ul min ajli ya tuan-tuan semua ni. Maf'ul min min ajli tulis macam ni ya. Min ajlihi. Maf'ulun min ajlihi. Di sini fi'al mudhari'. Di sini fa'alnya. Kita kan sudah ada fi'al, sudah ada fa'al, kita perlu maf'ul, dan ni adalah maf'ulnya. Maf'ulnya satu jumlah ni ya, ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah. Dan satu jumlah ini adalah jadi maf'ul bagi apa? Bagi fa'al dengan fi'al ni. Dan dia adalah maf'ul min ajlihi. Kenapa? Kenapa para muslimun mereka berjihad? Mereka nak ibtigha'a mardatillah. Jadi nak harap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Itu sebab itu panggil maf'ul min ajli. Satu misal lagi. La tabakhal. La tabakhalu khasyata faqat. La tabakhal khasyata faqrin. La tabakhal. La ni la apa tuan-tuan? Siapa tahu boleh jawab? Belajar. La tabakhal, la apa? Dia boleh menjazamkan fi'al mudhari'. La nahi. Sebab itu dia boleh menjazamkan fi'al
mudhari'. Dan ada domirnya, ada domir mustatidnya adalah domir apa? Domir anta. Domir anta. Jadi janganlah kamu kedekut. Jangan kamu kedekut. Karena apa? Karena takut fakir. Takut fakir, miskin. Kita nak bagi tahu la tabkhal, ada fi'al, ada fa'al, dan ni adalah maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Maf'ulun min ajli. Min ajlihi ya. Min ajli. Nah, dan sini ada fi'al, fa'al. Fa'alnya anta, fa'alnya anta. Fi'al, fa'al, dan ini adalah maf'ulnya. Semua jumlah ni sempurna, jumlah mufidah, jumlah mufidah. La tabakhal khasyata faqrin. Jangan kamu kedekut kerana apa maksud kita nak bagi tahu jangan kamu tak kedekut? Jangan kamu kedekut kerana takut apa? Takut fakir. Takut fakir. Itu kerana jadi maf'ul min ajli. Dan ini kita sudah belajar, ini adalah mudhaf ilaih. Ketentuan kita tengok mudhaf ilaih, kita kan tadi pun ada tajuk, tadi pun kita ada sebut mudhaf ilaih. Dan tempat i'rab dia bukan tempat yang huruf yang terakhir di sini. Tempat i'rab dia adalah mudhaf, adalah tempat mudhaf ya. Sebab mudhaf ilaih hukumnya majruran daiman, hukumnya majruran daiman selama-lamanya. Baca baris bawah selama-lamanya. Dan kita i'rab di sini. Huruf yang akhir, huruf yang akhir pada mudhaf, huruf akhir pada mudhaf. Di situlah kita i'rab. Kita tengok, nampak nasab, tuan-tuan, nasab nampak. Di sini ya nasab. Tak boleh baca khasyati dan juga tak boleh baca khasyatu. Ya. Sebab dia apa? Sebab apa kita tak boleh baca khasyati? Sebab tak ada huruf jar, tak ada apa. Dia kenapa kita baca nasab? Sebab dia adalah maf'ul, isim maf'ul. Isim maf'ul, dan isim maf'ul kita sudah maklum tahu, isim maf'ul baca i'rabnya i'rab mansub. Kullu maf'ulin mansubun. Dua kaidah saja mudah untuk kita hafal hari ini. Kita hafal apa, tuan-tuan? Kullu fa'ilin marfu'un wa kullu maf'ulin mansubun. Dan ini adalah isim maf'ul, jadi baca mansub, baca nasab. Ini adalah misal bagian yang mudhaf, bagian mudhaf. Marilah kita misal bagian apa, tuan? Bagian ghairu mudhaf, mananya bukan mudhaf. Mananya bukan mudhaf ya. Harap-harap tuan-tuan paham bagian mudhaf ni dah. Marilah kita untuk sama-sama kita belajar maf'ul min ajlihi ghairu mudhaf, bukan mudhaf, bukan mudhaf. Misalnya, misal kita bawa satu contoh ya. Daraba al-abu waladahu, ataupun ibnahu lah. Ibnahu ta'diban lahu. Ta'diban lahu. Darabal abu ibnahu ta'diban. Nampak titik nampak jelas ya, tuan-tuan? Ta'diban lahu. Sekarang kita tengok bukan mudhaf, bukan mudhaf. Daraba, tuan-tuan, daraba fi'al apa? Fi'al madi. Fi'al madi. Al-ab. Al-ab mana apa? Al-ab mana apa? Mana? Ayah. Mana? Ayah. Dan dia adalah fa'al. Dan fa'al kita sudah tahu tadi belajar. Kullu fa'ilin marfu'. Ni rufu', alamat rufu' dia. Ni adalah fa'al bagi daraba. Mananya siapa yang pemukul? Ayah yang pemukul. Ibnahu ni adalah maf'ul. Maf'ul bi lah kita belajar. Maf'ul bi, maf'ul yang dikena dikena perbuatannya. Maf'ulun bih, maf'ulun bih, dan maf'ul kita baca nasab, baca nasab. Ini nasab ni. Kullu maf'ulin mansubun, kullu maf'ulin mansubun. Di mana soalan, di mana kita maf'ul min ajli? Maf'ul min ajli ta'diban, ta'diban. Maf'ul
Maf'ul min ajli. Kenapa ayah buku anak? Tiba-tiba nak buku anak saja ke? Tak ada ayah saja nak buku anak. Ayah bukul anak karena apa? Karena apa tuan-tuan? Karena bagi adab kepada anak itu. Anak tak dengar ayah, tak perintah, tak dengar arahan ayah, ibu, ayah bukul. Untuk apa tuan-tuan? Bukan karena marah anak. Karena apa? Karena untuk bagi anak itu dapat adab. Ta'diban lahu, untuk bagi anak itu. Bukul anak itu untuk membagi adab kepada anak itu, bukan bukul anak itu kerana marah kepada dia. Ni sebab inilah maknanya mana ta'diban lahu, maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Bukul anak itu kerana apa tuan-tuan? Kerana bagi adab kepadanya. Nak mengajar anak itu adab. Ini misalnya jadi maf'ul min ajli tidak mudhaf, bukan mudhaf. Kalau mudhaf dia akan gabung dengan kalimah lain dan dia akan benamkan tanwin. Dan sini kita baca tanwin ni tuan-tuan. Baca tanwin, kita nak tengok balik tu. Kalau mudhaf tak ada baca tanwinnya, tak baca tanwin dan juga tidak ada baca dengan alif lam. Faham ya? Dan di sini sebab dia bukan mudhaf, kita baca tanwin. Dan kalau ada mudhaf pasti ada mudhaf ilaih. Tapi di sini bukan mudhaf. Sebab itu kita baca tanwinnya. Itu sajalah. Baik, jadi insya-Allah untuk yang ni ada sedikit penambahan, ada kita huraikan sikit je lah. Jadi yang ni cara i'rab dia fi'il madhi, dia fi'il madhi, lepas tu dia mabni. Dia mabni ala apa? Alal fathi. Okey. Dia mabni alal fathi. Dia apa ni? Untuk huraian yang sempurna lah untuk fi'il madhi. Pertama dia fi'il madhi, dia mabni fi'il madhi ni mabni, kita belajar dekat mula-mula Lepas tu mabni atas apa? Mabni atas fathah. Kalau alasan dia tu sebab kita tak bertemu dengan ni lah, dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik ni dhamir yang tidak berharakat. Dhamir penambahan yang tidak berharakat lah. Lepas tu ini tanda dia memang fathah lah. Mabni alal fathi, dia jadi mabni tapi dia mabni fathah. Lepas tu yang ni maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli dia mansub kan. Jadi tanda mansub dia dengan tanda nasab dia dengan fathah. Dengan fathah tanwin. Lepas tu ini jar majrur biasa je lah. Ini jar majrur biasa sebab lam ni dia huruf jar, hu ni dengan domer dia jadi isim majrur. Okey. Jadi insya-Allah itu penambahan sedikit. Dan kita akan masuk bab baru. Bab baru ni pun agak ringkas sikit lah. Bab baru ni dia agak ringkas. So apa bab baru ni adalah bab maf'ul ma'ah. Okey. Maf'ul ma'ah Jadi kena ingat, setiap kali benda yang kita panggil maf'ul, mesti i'rab dia kena nasab. Macam Ustaz cakap, kullu maf'ulin mansubun. Setiap maf'ul ni semua adalah i'rab dia dengan nasab. Kecuali apa yang tak nasab? Isim maf'ul yang ada dekat dalam bab tasrif. Itu sirah. Sirah ni lain sikit. Ini dalam bab nahwu je. Okey, baiklah. Kita tengok untuk yang ni lah, maf'ul ma'ah. Nampak baru maf'ul ma'ah. Jadi maf'ul ma'ah ni apa? Maf'ul ma'ah ni dia isim. Isim i'rab dia nasab. Isim mansub i'rab dia nasab. Sebab apa? Dia sebab macam biasalah saya cakap, kalau maf'ul mesti dia kena mansub. Dia isim mansub yang jatuh setelah waw ma'iyah. Waw ma'iyah ni apa makna waw ma'iyah ni? Waw ma'iyah ni makna dia waw yang menunjukkan makna bersamaan ataupun bersamalah.
Okey, jadi kita cuba tengok kat sini. Jadi ini berbeza waw ataf. Kalau waw ataf ni kalimat sebelum dengan selepas dia kena sama, dia macam kena ikut. Tapi kalau yang waw ma'iyah ni, isim selepas dia mesti kena nasab. Isim selepas dia tu akan jadi maf'ul. Kita akan panggil isim selepas waw ma'iyah ni maf'ul ma'ah. Okey. Contohnya apa? Qara'tu wa Khalidan al-Qur'ana lailan. Qara'tu, saya telah membaca, wa Khalidan, dan bersama Khalid. Tengok, bukan wa Khalidun, sebab bukan wa ataf ni wa ma'iyah, bersama. Khalid baca akan apa? Akan Al-Quran. Pada waktu bila? Lailan, pada waktu malam. Yang ini zaraf, ismu zarf. Kita pernah belajar juga ismu zarf, pada waktu malam. Atau kat sini, aqamtu wa ustadzaini fi Makkah. Aqamtu, saya bermukim ataupun saya duduk ataupun tinggal lah. Aqamtu wa ustadzaini, bersama dua orang ustaz. Bersama dua orang ustaz fi Makkah, di dalam Makkah. Ini apabila contoh isim tasniah, tanda nasab dia dengan ya. Lepas tu kalau jamak muzakkar salim pun tanda nasab dia dengan ya juga, tapi beza dengan tasniah. Sebelum ya tu kena baris fathah, dan selepas ya kena baris, maknanya ada nun kat ujung tu kena baris bawah. Kalau yang untuk jamak muzakkar salim, sebelum ya kena baris bawah, selepas ya ada nun kena baris atas, baris fathah. Okey. Ini lepas tu yang ni jamak muzakkar salim, apa ni, apabila jamak ta'sil lah. Adhabta wa talabata. Adakah kamu pergi bersama pelajar? Soal ada tanda soal ni, hamzah ni adalah isim istifham lah. Lepas tu yang ni apabila contoh asmaul khamsah. Okey. Dan itulah sampai sampai bawah ni wa musarrif. Dia cuma nak kasih penjelasan untuk kita tahu apabila jamak muzakkar salim dia jadi maf'ul ma'ah, tanda dia dengan apa. Okey. Lepas tu tengok bawah. Kita tengok kat bawah ni. Okey. Apa jumlah dia? Qara'tu wa Khalidan al-Qur'ana lailan. Qara'a fa'il madhi, telah membaca. Siapa yang telah membaca? Tu, saya. Saya menjadi fa'il. Waw, kita nak cakap apa? Waw ma'iyah. Kita panggil ni waw ma'iyah, bukan waw ataf. Khalidan jadi maf'ul ma'ah. Lepas tu dia jadi maf'ul ma'ah lah, kita panggil dia maf'ul ma'ah. Sebab apa dia maf'ul ma'ah? Sebab dia isim yang jatuh setelah wa ma'iyah. Al-Qur'ana jadi maf'ulun bih. Okey. Maf'ulun bih kepada apa? Qara'a. Saya dan Khalid bersama. Saya bersama Khalid telah membacakan apa? Membacakan Al-Quran. Pada waktu bila? Waktu malam. Okey. Ini dihuraikan pasal Khalid. Okey, wa Khalidan. Khalidan dia maf'ul ma'ah. Sebab apa dia Khalidan ni maf'ul ma'ah? Sebab kerana jatuh setelah wa ma'iyah. Ni ada wa ma'iyah, kerana jatuh setelah wa ma'iyah. Lepas tu Khalidan ni dibaca nasab. Dia i'rab nasab ni, tanda nasab dia dengan apa? Fathah. Tanda nasab dia dengan fathah. Sebab apa? Sebab dia isim mufrad. Samalah macam ni. Jatuh setelah wa ma'iyah dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah kerana isim mufrad. Lepas tu ada catatan sebelah pada muka surat 86. Waw diberlakukan waw ma'iyah. Waw ni akan dijadikan sebagai waw ma'iyah dia akan digelar sebagai waw ma'iyah kalau kata yang di'atafi tu atau ma'tuf alaih tu berupa dhamir mutasil marfu'. Mutasil marfu' ni maknanya dhamir yang bersambung lah.
Domir yang bersambung dengan fi'il dan menjadi fa'il. Contoh dia apa? Ta'allamtu wa Zaidan. Inilah. Ini yang apa ni? Ta'allamtu. Tu ni yang jadi ma'tuf alaihnya, digelar sebagai macam ma'tuf alaih lah. Dia berupa domir mutasil marfu'. Itu kalau pertama. Yang kedua, secara makna tidak layak untuk diatafkan. Ini kaedah yang paling mudah lah. Sesuai ke tak kalau kita letak makna ataf? Makna ataf ni dan lah. Ataupun kalau tak sesuai tak kita letak makna bersama. Okey. Kalau sesuai, barulah kita boleh dia apa ni lah, sebagai jadikan dia sebagai waw ma'iyah. Contohnya, saya telah membaca Al-Quran wa tulu al-fajri. Tak sesuai. Kalau waw ni dia jadi ataf, memang tak sesuai. Sebab apa? Saya dan terbitnya fajar sedang membaca telah membaca Al-Quran. Mana sesuai? Dia yang sesuai apa? Saya telah membaca Al-Quran wa bersamaan pada waktu yang sama tulu al-fajri. Telah terbitlah fajar. Okey. Dia kata cari maf'ul ma'ahnya latihan Sirtu, saya berjalan wa tulu al-fajri ilal khariji. Dan bersamaan waktu tu terbit fajar keluar. Maknanya dekat luar tu dah terbit fajar lah. Okey. Jadi macam biasa latihan tak banyak. Alhamdulillah untuk bab ni tak banyak latihan. Kan? Lepas tu dekat sini ada sedikit kosakata. Tuan-tuan dan puan-puan boleh apa ni lah, boleh cuba tengok kalau tak faham. Jadi kalau betul-betul memang tak jumpa juga, kena cari kamus. Macam saya nasihatkan selalulah. Okey. Jadi insyaAllah kita akan serahkan kepada Ustaz Omar. Okey. Untuk apa ni, bagi huraian yang lebih jelas atau ada sebagai penambahan lah. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok pada muka surat 85 ada satu contoh yang silap baris sedikit. Tuan-tuan boleh betulkan balik ya. Ada silap baris muka surat 85 dalam kotak yang paling akhir sekali. Contohnya zahaba at-tujjaru ya, bukan at-tujjara. Harap tuan-tuan untuk membetulkan balik ya. Zahaba at-tujjaru wa tulu asy-syamsi. Sebab tujjara, kenapa tak baca tujjara? Sebab tujjara tu alamat nasab tu maf'ul. Tapi sekarang zahaba ini fi'al madi maklum, dia perlu fa'al. Jadi tujjar itu akan jadi fa'al baginya. Faham ya? Dan fa'al alamat dia rufu', kullu fa'ilin marfu'un, dan itu tujjaru bukan tujjara ya. Itu silap tulisan, silap. Harap tuan-tuan betulkan balik ya. Zahaba at-tujjaru wa tulu asy-syamsi. Itu sajalah yang nak betulkan daripada buku ni, sebab dia ada silap tulis ya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita hari ini kita belajarlah banyak sikit sebab kita ulang-ulangkan. Sebab itu kita pun kalau kita nak tengok yang secara betul-betul punya, kita ulang balik daripada 1, daripada 2, daripada mula-mula tu. Mungkin ustaz-ustaz akan mengajar lagi banyak-banyak kan, hurai banyak. Dan sini kita masa kita ni ulang kali yang kedua. Itu kami ni hurai yang sama aja. Tapi kita kena usahalah insya-Allah belajar nahwu ni. Insya-Allah kalau kita fokus betul-betul, hafal betul-betul ni, insya-Allah boleh kita faham nanti insya-Allah. Jadi maf'ul ma'ah maknanya maf'ul ma'ah. Apa maksud ma'ah tuan-tuan? Ma'ah tu bersama. Tapi maf'ul ma'ah ni dia adalah satu isim daripada isim-isim yang dibaca nasab, isim-isim yang dibaca nasab. Dan maf'ul ma'ah dia akan jatuh setelah waw ma'iyah. Contoh waw ma'iyah ya. Waw ma'iyah, bukan waw ataf, bahkan waw ma'iyah. Waw ataf tu lain, waw ma'iyah tu lainnya. Jadi kita nak bagikan tengok maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang jatuh setelah waw ma'iyah, yang menunjukkan makna bersama. Sekarang kita tengok
Kita tengok misalnya. Tengok misalnya. Zahabtu wa Zaidan ilal masjid. Zahabtu fi'al apa tuan-tuan? Ini adalah fi'al madi. Fi'al madi dan dia mabni atas apa tuan-tuan di sini? Fi'al madi mabni atas apa keadaan mabni? Atas fathah dengan atas sukun dengan dhammah. Ini mabni atas sukun, mabni atas sukun. Tengok ba ni ya. Kita tengok root asal dia. Root asal dia ada zahaba dan root yang terakhir ni tengok sukun. Sangat-sangat mudah kita nak tengok. Dan dia adalah sukun, dia mubni atas sukun. Mubni alas sukun. Alas sukun. Wa ni kita nak tengok hari ni pelajaran kita adalah ada apa tuan-tuan? Adalah maf'ul ma'iyah. Maf'ul ma'iyah. Nah, ni wa ni panggil waw ma'iyah. Waw ma'iyah, waw ma'iyah. Isim yang jatuh selepas waw ma'iyah adalah panggil maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah sebab baca dan dia akan baca nasab. Baca nasab wa Zaidan. Wa Zaidan. Tak boleh baca wa Zaidun tau. Tak boleh baca wa Zaidun. Ni adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ahu. Yang ni panggil maf'ul ma'ah. Baca Zaidan. Ilal masjidi. Ilal ni huruf jar. Kita sudah maklum huruf jar. Masjid baca majrur. Ilal masjidi. Ilal masjidi baca majrur sebab dia isim jatuh selepas huruf jar. Isim jatuh selepas huruf jar hukumnya baca majrur. Baca baris bawah. Baca baris bawah masjid ya. Ni tajuk kita hari ni adalah ni maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu. Dan maf'ul ma'ahu dia akan jatuh selepas waw ma'iyah yang menunjukkan makna bersama. Tengok kita terjemah macam mana? Zahabtu wa Zaidan ilal masjidi. Saya telah pergi sama. Saya telah pergi sama dengan Zaid ke masjid. Untuk apa tuan-tuan? Untuk salat ya. Itu Zahabtu saya telah pergi. Fi'al madi. Fi'al madi terjemah apa? Fi'al madi kita terjemah maknanya telah lampau, pada zaman lampau. Zaman yang lepas. Zahabtu saya telah pergi sama. Wow. Sama Zaid kepada masjid. Sama Zaid kepada masjid ya. Kita banyak, kita tengok contoh kita sudah banyak ada contoh yang ni bagi nama laki-laki saja. Kenapa tak contoh perempuan? Kita ambil satu contoh lagi untuk contoh perempuannya. Untuk tuan-tuan perempuan boleh kita ambil misal sendiri-sendiri. Contoh kita ni perempuan, kita ambil lah misal perempuan. Sekarang contoh satu contohnya, contoh Zahabti. Zahabti maknanya kamu seorang perempuan telah pergi ya. Zahabti. Zahabti waman wa Aisyata. Ilal bait. Zahabti wa Aisyah. Aisyah apa tuan-tuan? Isim ghair munsharif. Baca apa? Dalam keadaan rufu' dia baca dengan dhammah. Dalam keadaan nasab jar dia baca dengan fathah. Dia jar dia pun baca fathah. Dia tak baca kasrah, dia tak terima kasrah ya. Sebab itu kita baca Aisyata. Aisyata.
ilal baiti. Ilal baiti dan baiti. Sekarang kita tengok ni fi'al lah. Fi'al madi. Dia mabni atas apa tuan? Mabni atas sukun. Mabni alas sukun ya. Tulis Arabnya tuan-tuan, belajar tulis Arab sekali kita belajar Arab, kita perlu kita tulis Arab juga. Janganlah kita belajar Arab kita tak tulis Arab. Tulis tu kena bersama-sama dengan kita belajar. Sebab tulis jadi atas sukun. Kita selalu kita cakap jadi mabni atas sukun, mabni atas sukun. Kadang-kadang kita tak tahu nak tulis macam mana atas sukun. Sebab itu kita perlu juga kita tulis dalam buku kita. Kita ambil buku, satu buku yang putih kosong, kita ambil tulis contoh sendiri-sendiri pun boleh. Dan kita cakap zahabti adalah fi'al madi, tulis fi'al madi. Dan hukum dia apa? Mabni atas apa? Fi'al madi ni semuanya mabni ya. Mabni atas tiga, mabni atas fathah, mabni atas sukun, mabni atas dhammah ya. Dan ni adalah mabni atas sukun, mabni atas sukun. Tengok tuan-tuan, sukun nampak beri sukun di sini ba ni. Huruf yang terakhir asalnya zal ba. Dan ba ini adalah sukun. Jadi kita akan kata dia adalah mabni atas sukun. Wa ni panggil apa tuan-tuan? Wa ni panggil waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Dan Aisyah tani baca nasab karena apa tuan-tuan? Karena dia adalah maf'ul ma'ah. Dia baca apa? Maf'ul ma'ah baca nasab. Sebab dia adalah satu isim daripada isim-isim yang baca nasab. Baca nasab Aisyata. Tak boleh baca Aisyatan. Tak boleh macam seperti Zaid. Zaid ni kita baca baris dua tanwin. Sebab apa? Sebab dia isim munsharif. Tetapi di sini isim ghair munsharif, dia tak terima. Dia tak terima apa tuan-tuan? Dia tak terima tanwin dan juga tak terima baris bawah. Jadi kita baca Aisyata. Sebab ni dalam keadaan nasab dia pasti baca baris fathah. Ilal baiti. Ila ini huruf jar ya. Huruf jar. Selepasnya akan isim yang jatuh selepas huruf jar dibagi majrur. Majrur hukumnya baca apa tuan-tuan? Baca kasrah baris bawah. Ini sajalah. Kita terjemah macam mana? Zahabti wa Aisyata ilal baiti. Kamu seorang perempuan telah pergi sama dengan Aisyah ke rumah. Kamu seorang perempuan. Zahabti kamu seorang perempuan. Zahabtuma kamu dua orang perempuan pun boleh guna. Kamu dua orang lelaki pun boleh guna zahabtuma sama-sama ya. Wa Aisyata. Wa ni terjemah macam mana? Panggil wa ma'iyah terjemah sama. Terjemah bersama. Aisyata adalah maf'ul ma'hu. Jadi kamu pergi sama dengan Aisyah ke rumah. Dan sedekat ini sajalah tuan-tuan belajar nahwu. Kita akan serahkan kepada Ustaz Farid, murid kita. Dia akan mengajar kita ilmu saraf. Dan maaf atas kesilapan ataupun kesalahan saya, sebab saya pun baru-baru belajar bahasa. Saya serahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus pada muka surat yang ke 67. InsyaAllah 67. Kita lihat atas wazan madda yamuddu. Kita dah bincang lah sebelum ni, cuma kita tak baca latihan lagi. InsyaAllah hari ni kita akan baca latihan dan kita akan masuk pada fi'il sulasi 3 huruf juga, tapi yang selain daripada fi'il sahih, iaitu ajwaf dan juga naqis. Term-term ni tuan-tuan perlu ingat seperti mana kita bincang sebelum ini.
sebelum daripada itu, dipersilakan pelajar-pelajar kita untuk mendendangkan dahulu lagu pada wazan fi'il sulasi mujarrad 3 huruf. Fi'il tersebut fi'il mudha'af. Kita lihat dulu makna madda memanjangkan, basa bertebaran, menyiarkan, menghamburkan. Barra makna berbuat baik, bala basah, jabba potong, jarra menarik, mengheret, hajjah menunaikan haji, hadda memotivasikan, menganjurkan, dalla menunjukkan, hazza menggoncangkan. Okey, kita terus persilakan pelajar kita untuk menyanyikan dendangan fi'il mudha'af. Falyatafaddalu ma'jurin. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-67, bab fa'ala yaf'ulu bina mudha'af. Madda yamuddu maddan wa ma maddan fahuwa maddun wa dhaka mamdudun muddalata mudda ma maddun mi maddun muddalata mudda ma maddun mi maddun. Basa yabuthu basan wa ma basan fahuwa basun wa zaka mabsusun busalata busa ma basan mi basun busalata busa ma basun mi basun. Barra yaburu barran wa ma barran fahuwa barrun wa zaka mabrurun burralata burra ma barrun ma barrun burralata burra ma barrun ma barrun. Balla yabullu ballan wa ma ballan fahuwa ballun wa zaka mablulun bullalata bulla ma ballun mi ballun bullalata bulla ma ballun mi ballun. Jabba yajubu jabban wa ma jabban fahuwa jabbun wa zaka majbubun jubbalata jubba ma jabbun ma jabbun jubbalata jubba ma jabbun ma jabbun. Jarra yajurru jarran wa majarran fahuwa jarrun wa zaka majrurun jurralata jurra ma jarrun ma jarrun jurralata jurra ma jarrun ma jarrun. Hajja yahujju hajjan wa ma hajjan fahuwa hajjun wa zaka mahjujun hujjalata hujja ma hajjun ma hajjun hujjalata hujja ma hajjun ma hajjun. Hadda yahuddu haddan wa ma haddan fahuwa haddun wa zaka mahdudun huddalata hudda ma haddun ma haddun huddalata hudda ma haddun ma haddun. Dalla yadullu dalalatan ma dallan fahuwa dallun wa zaka madlulun dullalata dulla ma dallun ma dallun dullalata dulla ma dallun ma dallun. Hazza yahuzzu hazzan wa ma hazzan fahuwa hazzun wa zaka mahzuzun huzzalata huzza ma hazzan ma hazzun huzzalata huzza ma hazzun ma hazzun. Alhamdulillah, fi'il amal kita telah bincangkan pada hari Jumaat yang lalu mengenai dengan fakul idgham dan juga bil idgham. Begitu dengan fi'il nahi. Kita lihat terus latihan maddallahu umrak. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur kamu. Madda fi'alul madhi kal firashil mabthus. Dalam surah Al-Waqi'ah. Yawma takunul jibalu kal'ihnil manfush wa tara Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Kal-farashi al-mabthuth, seperti rama-rama yang bertebaran. Okey, daripada bazza yabuthu bazan wa
Bathan mabathan fahuwa bathun wa dhaka mabthuthun. Ismul maf'ul. Birrul walidaini wajibun. Birru adalah ismul masdar. Ismul masdar boleh dua barron, birrun. Barron ni selalu birrun lah, birrun. Barron ni, barrun maksudnya apa? Barrun maksudnya adalah laisal birra, birra makna kebaikan. Barrun maknanya adalah gandum. Bukan, burrun tu gandum. Barrun daratan. Nampak birrun adalah kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kalau barrun daratan, burrun ganduman, gandum. Balla yabullu, la taballa. La taballa. La tabulla, balla yabullu. La tabulla qamisi, jangan kamu basahkan pakaian aku. Fi'il nahi khalisun majbubur rijli. Khalis majbub, majbub yang terpotong ismul maf'ul, kaki. Khalis adalah, khalisun tu nama orang tu, khalis adalah majbubur rijl, dipotong kaki. Okey, majbub adalah ismul maf'ul. Nombor 6 al-kaslu jarrul fashali, jarrul fashala. Malas itu menarik kepada kegagalan. Mengheret kepada kegagalan. Uridu hajjal bait. Uridu hajjal baiti fi sanatil qadimah. Okey, maknanya apa? Hajjah daripada hajjah yahujju hajjan. Hajjan bukan PL, bukan hajjah tu, bukan PL tu, adalah maf'ulun bih, dia adalah ismul masdar, iaitu aku nak menunaikan haji di Baitullahil Haram pada tahun yang akan datang. Nombor 8, al-ustazu yahuddu talamizahu, fi'il mudhari', yahuddu, ustaz memotivasikan pelajarnya supaya bersungguh-sungguh dalam belajar. Man dalla 'alal khairi falahu ajru fa'ilihi, dalam hadis siapa yang dalla, fi'lul madhi, menunjukkan ke atas kebaikan, maka baginya pahala orang yang buat kebaikan. La tahuzza hadha syajara, jangan kamu goncangkan pokok ini. Hazza yahuzzu adalah fi'lul mudhari'. Hazza yahuzzu fi'lul mudhari'. Jangan kamu goncangkan akan pokok ini. Okey, ni fi'il nahi lah. Lam alif tu lam nahi masuk dengan fi'il mudhari'. Seterusnya kita masuk fi'il ajwaf, fa'ala yaf'ulu. Ajwaf ni ain fi'il ni huruf illat. Sebelum tu kita dengar dendangan daripada pelajar-pelajar kita dahulu, insya-Allah. InsyaAllah kita akan tengok pada muka surat yang ke-68. Ni bab fa'ala yaf'ulu juga, tapi ini untuk bina ajwaf. Ini bina ajwaf, bina yang ain fi'ilnya berupa huruf illat. صانا يسن صونا ومصنا فهو صائن وذاك مصون سن لا تسن مصون مسون سن لا تسن مصون مسون
بال يبول بولا ومبالا فهو بائل وذاك مبول بل لا تبل ما بل ما بلون بل لا تبل ما بل ما بلون تاب يتوب توبة ومتابا فهو تائب وذاك متوب تب لا تتب ما تب ما تبون تب لا تتب ما تب ما تبون خان يخون خيانة مخانا فهو خائن وذاك مخون خن لا تخن ما خان ما خانون خن لا تخن ما خان ما خانون دار يدور دورا ومدرا فهو دائر وذاك مدور در لا تدر ما دار ما درون در لا تدر ما دار ما درون ذاق يذوق ذوقا ومذقا فهو ذائق وذاك مذوق ذق لا تذق ما ذق ما ذقون ذق لا تذق ما ذق ما ذقون زار يزور زورا زيارة مزرا فهو زائر وذاك مزور زر لا تزر مزر مزرون زر لا تزر مزر مزرون صام يصوم صوما ومصوما فهو صائم وذاك مصوم صم لا تصم ما صوم ما صومون صم لا تصم ما صوم ما صومون طاف يطوف طوافا ومطافا فهو طائف وذاك مطوف طف لا تطف ما طف ما طفون طف لا تطف ما طف ما طفون عاد يعود عودا ومعودا فهو عائد وذاك معود عد لا تعد معاد معدون عد لا تعد معاد معدون. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada muka surat 68 kita lihat dahulu terjemahan dia. Okey. Sana yasunu adalah menjaga, memelihara. Okey. Taba yatubu. Taba yatubu ada bala yabulu makna kencing. Taba yatubu makna bertaubat. Taba ni ada dua. Satu taba ala, wa tubu ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taba yatubu ila makna bertaubat. Manusia bertaubat. Kalau taba ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Nampak? Wallahu yuridu an yatuba, an yataba yatubu, yatuba alaikum ala. Taba yatubu ala makna menerima taubat. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Okey. Taba yatubu ala makna menerima taubat. Juzuk yang kelima, satu lai atas sekali. Khana yakhunu maknanya apa? Maknanya adalah khianat, melakukan khianat. Dara yaduru makna berputar, berpusing. Zaqa yazuqu merasai. Zuq innaka antal azizul karim. Okey, suratul Dukhan juzuk 25. Fadhuqu bima kuntum ta'malun. Zaqa yazuqu. Okey. Rasailah. Zara makna menziarahi, mengunjungi. Sama yasumu berpuasa. Tafa yatufu tawafan mengelilingi. Ada ya'udu audan makna kembali. Jelas Terus kepada latihan. Terus kepada latihan, iaitu masanul qalbi min waswasati syaitani wajibun.
mason, iaitu pemeliharaan hati daripada waswas syaitan, itu adalah wajib. Mason adalah ismul masdar, tapi masdar mimi. Jelas Baulul insani najisun, air kencing manusia itu najis. Baul adalah ismul masdar daripada bala yabulu. Jelas? Tub ilallahi taubatan nasuha. Tub adalah fi'lul amar daripada taba yatubu. Allahu la yuhibbul kha'ina. Allah Ta'ala tidak suka kepada al-kha'in, pengkhianat. Ismul fa'il. Nombor 5, tadurul ardu, berputar bumi berpusing. Taduru fi'lul mudhari'. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Juzuk 4 dan 6 lay plus 1 page tengah-tengah tu. Dha'iqatun adalah apa dia? Ismul fa'il daripada dhaqa yadhuqu. Maqbaratul awliya. Apa dia? Mazuratun. Mazurun jadi mazuratun. Jadi perkuburan wali-wali diziarahi, daripada zara yazuru zairun wa dzaka mazurun. Nombor 8, lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Saim adalah ismul fa'il, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Gembira ketika berbuka puasa dan juga gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nombor 9, laqitu abaka fil mataf, aku telah bertemu dengan ayahku fil mataf. Mataf makna tempat keliling, tempat mengelilingi, tempat tawaf. Maka dipanggil mataf juga. Ud ilaina, kamu kembalilah kepada kita. Ada ya'udu, ud fi'lul amar. Nombor 9, laqitu abaka fil mataf. Al mataf adalah ismul kita panggil apa? Ismul makan. Aku bertemu ayah aku fil mataf, ismul makan, di tempat tawaf, ataupun isim zaman fil mataf, pada masa tawaf. Jelas Cuma fi'il ajwaf ini sedikit berbeza. Dia bila mana bala yabulu baulan mabalan, saunan yasunu saunan masanan, okey, mataban. Isim fa'il ada hamzah di tengah-tengah tu. Sa'inun, fa'ilun, qailun, ba'ilun. Isim maf'ul ya, atas wazan maf'ulun, seolah-olahnya begitu, maf'ulun. Maf'ulun. Jadi kalau sa'inun masunun, ba'ilun mabulun, qailun maqulun. Jelas okey. Yang terakhir pada tengah hari yang mulia ini, insya-Allah kita akan lihat pada muka surat 69 sebelum kita memulakan pengajian kita pada awal Ramadan insya-Allah esok. Dan ini adalah kelas terakhir kita pada pagi ini. Tidak ada kelas selepas daripada ini. Jam 10.30 ditangguhkan kerana membuat persiapan dari sudut menyambut bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan Karim. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, di tempat kita ini menyediakan bubur, dipanggil bubur lambuk kepada orang ramai. Jadi 2 periuk kita akan masak. Jadi menggunakan tenaga yang banyak, persiapan yang cukup, persiapan yang awal yang cukup supaya tidak kelang kabut lah. Boleh Jadi ini adalah kelas yang terakhir pada pagi ini sebelum kita membuat gotong royong persediaan untuk menyambut Ramadan Karim pada malam ni insya-Allah. Dan di tempat kita juga ada menunaikan solat tarawih 1 juzuk 1 malam, insya-Allah kita akan bawa. Tuan-tuan boleh saja ziarah kami di mana, di nombor 43 Jalan Maktab, berhadapan dengan gate pintu utama Kementerian Pertahanan Malaysia.
Dipersilakan muka surat 69 bab yang terakhir pada pagi yang mulia ni, insya-Allah taala. Falyatafaddalu ma'jurin. InsyaAllah kita buka pada muka surat 69 bab yang sama, bab fa'ala yaf'ulu juga, tapi ini bina naqis lah. Okay. غزا يغزو غزوا ومغزا فهو غاز وذكى مغزو اغزو لا تغزو مغزا مغزا اغزو لا تغزو مغزا مغزا بدا يبدو بدوا ما بدا فهو باد وذكى مبدود ابدو لا تبدو مبدا مبدا ابدو لا تبدو مبدا مبدا تلا يتلو تلاوة متلا فهو تال وذكى متلون اتلو لا تتلو متلا متلا اتلو لا تتلو متلا متلا خلا يخلو خلوا مخلا فهو خال وذكى مخلون اخلو لا تخلو مخلا مخلا اخلو لا تخلو مخلا مخلا دعا يدعو دعوة مدعا فهو داع وذكى مدعون ادعو لا تدعو مدعا مدعا ادعو لا تدعو مدعا مدعا سهيسهو سهوا ومسحا فهو ساه وذكى مسحون اسهو لا تسهو مسحا مسحا اسهو لا تسهو مسحا مسحا شكا يشكو شكاية مشكا فهو شاك وذكى مشكون اشكو لا تشكو مشكا مشكا اشكو لا تشكو مشكا مشكا عفا يعفو عفوا ومعفا فهو عاف وذكى معفون اعفو لا تعفو معفا معفا اعفو لا تعفو معفا معفا قال يقلو قلوا ومقلا فهو قال وذكى مقلون اقلو لا تقلو مقلا مقلا اخلو لا تقلو مقلا مقلا محا يمهو مهوا ومهوا فهو ماه وذكى ممهون امه لا تمهو ممها ممها امه لا تمهو ممها ممها. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus lihat terjemahan ghaza. Ini fi'il naqis, kena ingat fi'il naqis. Ghaza yaghzu ghazwan maghzan. Tadi ajwaf mausanan, ni maghzan. Fa huwa ghazin wa zaka maghzuun. Maghzu. Tadi apa? Mausun. Ni maghzu. Okey, ughzu la taghzu. Maghzan maghzan mighzan. Okey, ghaza yaghzu makna berperang, bada yabdu makna nampak jelas, tala yatlu makna membaca, khala yakhlu makna berlalu. Okey, da'a yad'u makna berdoa pun boleh, berdakwah pun boleh, mengajak pun boleh. Saha yashu makna lupa, syaka yashku shikayatan wa mashkan. Itu maknanya mengadu. Syaka yashku. Kalau ishtaka makna sakit, ishtaka yashtaki sakit. Syaka yashku makna mengadu. Kemudian apa dia? Afa ya'fu makna memaafkan. Qala yaqulu membenci. Maha yamhu menghapuskan, memadamkan. Okey, kita terus lihat latihan. Ughzu fi sabilillah, latihan terakhir pada muka surat 69, insya-Allah esok pada awalan Ramadan kita akan sambung. Ughzu fi sabilillah, ughzu, berperanglah kamu jalan Allah, fi'lul amr. Nombor 2, yabdul haqqu buduwan, telah zahirlah kebenaran. Yabdu, bada yabdu, fi'lul mudhari'. Tilawatul Quran bitafakkurin ni'matun, tilawah Quran daripada tala yatlu tilawatan, ismul masdar. La takhlu khala yakhlu khuluwan wa makhlan. Qalin. Okey, fahuwa qalin. La takhlu, jangan kamu biar berlalu bersama seorang perempuan yang ajnabiyah.
menyepi. Khala, berkhalwat, maknanya khalwat. Nombor 5, kharajad da'i. Ad-da'i daripada da'a yad'u, orang yang berdoa telah keluar. Pendakwah telah keluar. Pendakwah telah keluar. Da'i. Bukan PU ni. Bukan PU, da'i. Da'i adalah pendakwah. Liyad'uwan nas, untuk mendakwah manusia ila ta'atillahi wa rasulih. Nombor 6, hal anta sahin, adakah kamu ini pelupa? An wa'dika, lupa mengenai janji kamu. Sahin adalah ismul fa'il daripada saha yashu. Nombor 7, asyikayatu daripada syaka yashki, syaka yashku syikayatan, mashkan syakin, syakin wazaka mashkuun. Asyikayah adalah ismul masdar. Nombor 8, hadzan najatu, hadzan najisu. Najis ini ma'fuun anhu, dimaafkan. Okey, ma'fu adalah apa? Ma'fu adalah ismul maf'ul. Ma'fu adalah apa? Ismul maf'ul daripada apa? Afa ya'fu. Boleh? Ma'fuun anhu. La taqlu al-muslimin, jangan kamu benci orang-orang Islam, daripada qala yaqulu. Nombor 10 yang terakhir adalah imhi. Maha yamhu, jadi imhu. Nampak? Umhu. Boleh? Umhu. Hadhihi bil mimhati. Kamu padamlah ini dengan pemadam. Fi'lul amr. Taqlu, la taqlu fi'l nahi. Umhu adalah fi'lul amr. Cukup sekadar ini insya-Allah taala. Kita akan bersua kembali pada bulan Ramadan esok insya-Allah. Sebentar lagi pengajian kita ditangguhkan seperti esok insya-Allah kita akan sambung pengajian Quran. Hari ini ditangguhkan sementara kerana gotong royong persiapan Ramadan, dan kita juga ada sediakan bubur lambuk. Insya-Allah tuan-tuan yang nak datang ke tempat kami boleh, kita ada 2 periuk, sediakan bubur lambuk. Kemudian kita juga ada buat solat tarawih ni 1 malam 1 juzuk insya-Allah. Siapa yang bersedia bersama kami di nombor 43 dalam maktab, betul-betul depan Kementerian Pertahanan Malaysia, tuan-tuan boleh ziarahi kami di sini insya-Allah. Kami buka menerima tetamu insya-Allah taala pada bulan Ramadan ini. Cukup sekadar ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.